TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Seperti biasa, di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir dan hari ini saya akan menemani anda di rumah selama 1 jam. Tetapi hari ini kita bukan berada di dalam bilik darjah. Ya, maksudnya hari ini saya bukanlah ketua kelas ke pengawas sekolah ke. Oh, tidak untuk hari ini. Nak tahu siapakah saya untuk hari ini? Sebelum tu macam biasa, walaupun kita bukan dalam bilik darjah ni, ini ialah studio saya lah kalau nak tahu. Gitu. Ini ialah studio Mahir. Kita berada di dalam studio. Walaupun kita berada di dalam studio, kita kena sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Jika tiada tak mengapa, boleh saja guna hand sanitizer. Macam Mira buat ni, Mira buat sekarang. Mira sanitize tangan Mira dahulu sebelum sentuh apa-apa di dalam studio ini. Tapi kan, ada sesuatu lah yang buatkan Mira rasa macam sakit pula mata. Nampak tak dekat belakang ni? Ya Allah, silaunya lampu ni. Mira rasa Mira kena panggil ni pengurus projek untuk betulkan balik lampu ni. Agak-agak siapa kita punya pengurus projek untuk hari ini? Kalau nak tahu siapakah beliau, jom kita saksikan profil ini. Silakan. Baik, di studio Mira bersama dengan project manager untuk hari ini. Inilah dia Puan Rusni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Sihat? Sihat sangat hari ini. Sihat. Saya pun nampak Puan sangat. Saya kat bergaya. Betul. Puan, macam kita tahulah walaupun kita di dalam studio, bukan di dalam bilik darjah, kita kena sentiasa patuhi kepada SOP kan Puan. Macam sekarang kita jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kita pakai pelitup muka dan juga kita kena sentiasa sanitize tangan kita kan Puan? Ya, betul. Jom Puan, kita sanitize tangan kita dahulu sebelum kita mulakan kita punya sesi consultation hari ini. Silakan. Okey, Puan kita dah. jaga kita. Betul, kita jaga kita. Kita belum menang lagi. Walaupun vaksin dah sampai di Malaysia, tapi ingat kita masih belum menang. Betul. Okey, bila Puan dah sanitize tangan, bolehlah kita buka pelitup muka. Okey, itu Puan punya sampul pelitup muka. Boleh simpan kat dalam ya. Okey. Dah Puan? Ya. Alhamdulillah, barulah nampak baru mukanya. nampak muka. Manis Puan Rusni. Terima kasih. Sama-sama Puan. Saya nak bagi tahu mereka di rumah lah. Kalau mereka tak tahu lagi, yang kita ni sebenarnya ada buat perjumpaan sebelum ni kan. Betul. 2 minggu lepas kan. 2 minggu lepas kita ada berbincang tentang projek lampu. Ya, betul. Dan hari ni saya tanya lah Puan, kenapa lampu kat studio saya hari ni terang sangat? Sakit mata saya. Kita dah jumpa minggu lepas kan. Selepas saya jumpa Puan, kita panggil Puan Mira lah kan. Boleh, Puan Mira boleh. Tapi disclaimer, saya belum berkahwin. Disclaimer dulu. Tak ada masalah. Kita tetap ikut protokol kan. Okey. Selepas saya jumpa dengan Puan Mira pada minggu lepas, kita pun dah telah balik ke pejabat. Saya pun telah kita memang pasukan saya terus datang balik ke studio ni lah. Kita terpaksa temu ramah dengan pelanggan-pelanggan kita nak cari apa sebenarnya yang jadi daripada lampu ni. Apa sebenarnya masalahnya kan Puan? Saya dah temu ramah 20 orang. 20 orang. Lepas tu artis yang ada kat sini saya dah temu ramah, kemudian balik ke studio kita balik kita pun kita buat borang analisis, kita buat borang kajian keperluan pelanggan. Jadi saya pun dah isi borang keperluan kajian pelanggan ni. Nak lihat daripada 20 orang yang isi tu apa masalah sebenarnya. Apa masalahnya Puan sebenarnya? Jadi saya dah memanglah kita kena isi satu persatu. Kemudian daripada 20 borang tu kita buat rumusan.
masalah yang berlaku pada keadaan sebenar ni ialah lampu ni terlalu terang. Betul. Kemudian silau. Bila pekerja-pekerja kata memang sangat silau, susah nak fokus ya. Jadi susah nak fokus. Jadi lepas tu saya pun bersama kumpulan kerja nak bagi kuat lagi. Kita nak cari apa masalah ni. Sebagai pengukuhan kita pun buat model fungsi. Buat model fungsi. Tadi sebentar tadi di skrin anda itu antara borang soal selidik lah. Ya, borang yang kami isi. Kemudian kita buat model fungsi. Model fungsi ni maksudnya kita cari masalah ni datang daripada mana. Kalau lampu meja yang asal ni kita lihat tapaknya ke, batang dia ke, ataupun bahagian keseluruhan dia, mana-mana bahagian lah. Sebab kita ada komponen, kita ada sistem, kemudian kita ada produk. Jadi masalahnya yang berlaku sekarang pada model fungsi tu mengatakan bahawa memang masalahnya adalah pada cahayanya tu. Silau, terlalu silau. Cahayanya terlalu silau. Okey, jadi macam mana ni Puan? Macam mana kita nak selesaikan permasalahan kita ni? Saya pun dalam studio ni sakitlah mata saya tengok silau sangat lampu betul. ni kan. Jadi macam mana solusi ni Puan? Jadi kami sebenarnya kumpulan kerja saya telah pun menjalankan proses kerja hampir 50% ya. Jadi kita pun kami dah mengisi borang brief. Kami dah buat brief. Jadi brief tu maksudnya apa produk ini, apa masalah yang datang daripada lampu ini. Kemudian kami juga telah pun mencari apakah konsep. Bukankah Puan Mira dah maklumkan konsepnya adalah kekisi ya? Jadi itu dia Puan dekat skrin kita borang project brief. Itu antara fungsi projek kita dan gambarannya. Konsepnya kekisi. Kemudian saya masukkan juga elemen sebab kita nak kuatkan ideanya. Jadi saya letakkan beberapa elemen. Kemudian kita letakkan prinsip untuk mengkuatkan konsep kekisi tadi itulah. Seterusnya kami kumpulan kerja pun bersama-sama kita dah pun buat satu kumpulan, kita buat jadual kerja. Maksudnya produk ini kalau kami hasilkan nanti kami boleh siapkan dalam masa 2 minggu. 2 minggu, okey, cantik. Cantik Puan. Jadi semuanya kita akan buat dalam 100 unit ikut yang Puan Mira nak lah. Dalam 2 minggu dan kosnya tak mahal. Berapa tu? Dalam RM100 je. RM100 untuk 20 unit lampu? Satu ni memang. Satu terkejut saya kalau ni Dia memang satu unit cuma RM100. Jadi seterusnya Puan kita dah ada idea ni sekarang. Jadi sekarang saya nak tunjukkanlah kita dah buat lakaran ni. Saya dah beri 3 lakaran, lakaran 1, 2 dan 3. Okey, di sinilah lakarannya untuk saya pilih kan, untuk saya gantikan saya punya lampu ni. Ini ada lakaran lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Tiga-tiga ni memang konsep yang sama, macam yang Puan Mira nak. Konsepnya sama iaitu ketiga-tiganya mempunyai konsep kekisi. Konsep kekisi. Jadi Puan Mira boleh telitilah. Jadi cari mana satu design ataupun lakaran yang Puan nak kami jadikan produk tu. Pilihlah. Kalau saya tengok untuk ketiga-tiganya masing-masing ada keistimewaan tersendiri. Sangat cantik, ada warnanya yang menyelah. Yang ini sekali imbas saya tengok dah macam bentuk Transformers lah. Kalau yang berkenan di hati saya yang itu. Tapi saya nak tahu juga pada pandangan Puan Rusni sebagai project manager, antara ketiga-tiga ni mana sebenarnya yang lebih sesuai untuk saya? Kalau ikutlah cara kedudukan studio Puan Mira ni dengan latar belakangnya cerminnya, keseluruhannya cermin, kemudian biasan daripada cahaya luar pun dah banyak, saya rasa eloklah ni lakaran yang ketiga. Lakaran yang ketiga? Cantik juga lakaran ketiga. Ada elemen kayu Puan Rusni? Ya, memang kita menggunakan bahan kayu. Kayu getah. Kayu getah. Okey, boleh tak saya nak minta Puan Rusni untuk terangkan dengan lebih mendalam tentang elemen untuk lakaran ketiga ni? Konsepnya samalah, kita menggunakan konsep kekisi Puan Mira. Kemudian untuk menguatkan konsep tu saya memilih beberapa elemen, menggunakan elemen garisan. Lihat bentuk-bentuk kekisi tu, maksudnya orang kata yang menegak tu bahagian-bahagian kayu yang menegak tu itu adalah elemen garisan. Maksudnya bila elemen garisan digunakan, dia macam ilusi kita tu lebih, kita nampak dia menegak macam tu, memang lebih menarik lah. Kemudian saya pilih elemen ruang, tempat meletakkan lampu, nampak untuk lampu tu. Kemudian elemen rupa, untuk rupa ni
saya pilih bentuk geometri bulat, 2 bulat pada bahagian tengah dan bentuk 4 segi bujur pada setiap bahagian kekisi tersebut. Kemudian bentuk silinder lah. Nampak bentuk dia bentuk silinder dan warnanya warna asal daripada kayu getah tu. Oh, jadi tak ada warna campuran warna lain. Memang warna asal. Ya, original. warna asal kayu getah ni. Okey. Kemudian prinsip pula saya pilih keseimbangan. Nampak walaupun objeknya dia macam tak simetri. Tapi bila kita letak dia memang sangat seimbang lah. Cantik je di atas meja kan. Kemudian kepelbagaian maksudnya saya gabungkan beberapa elemen dan semua sekali menjadi satu kesatuan. Antara elemennya adalah daripada kayu getah tadi tu. Yeah. Saya nak tanya kepada Puan Rusni, kenapa pemilihan kayu getah? Kenapa bukan kayu dari pokok-pokok lain? Kenapa pokok kayu getah? Kita ni kan di Malaysia ni, siapa lagi yang nak menyokong industri tempatan kan? Betul. Kita mestilah sokong hasil buatan daripada negara kita sendirilah. Betul, sebab negara kita pun kaya dengan pelbagai jenis hasil-hasil bumi kan. Ya, Pokok getah antara betul. salah satunya. Okey, baik. Setelah saya dengar penerangan daripada Puan Rusni yang lebih pakar tentang dalam bidang ni, saya rasa saya nak pilih lakaran yang ketiga untuk jadikan model untuk saya. Pemilihan yang baik. Untuk letak dalam studio saya, dan saya pun suka dengan elemen kayu yang natural tu. Yeah. Saya suka. Saya rasa saya pilih yang inilah, Puan. Ya, okey, bagus pemilihan 2 yang minggu bagus. Janji 2 minggu siap. Ya, 2 minggu kita akan boleh buat. 2 minggu siap. Okey, Puan. Kita berhenti berehat seketika, Puan. Ya. Lepas ni dengannya Puan nak cerita dan nak kongsi lebih banyak lagi perkongsian tentang lakaran yang ketiga ni. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berhenti berehat, saya dengan Puan Rusni ada bercerita tentang nak menghasilkan model lampu meja dan saya pilih lakaran untuk membuat lakaran yang ketiga kan Puan Rusni? Ya, okey, dan sekarang ni di studio Puan Rusni bukan hanya ada kita berdua tetapi ada berempat kita hari ini. Mungkin Puan Rusni boleh perkenalkan seorang demi seorang siapakah gerangannya? Okey, baik. Untuk hari ini saya bawa 2 orang pekerja saya untuk bersama-sama menjayakan projek inilah. Jadi saya perkenalkan di sebelah saya ni Puan Hasliza, kemudian Puan Maizatul. Jadi ini pekerja mahir saya lah ni. Oh, pekerja mahir. Sesuai lah dengan studio kita. Kita punya set kita hari ni pun set mahir juga. Ya. Kepada Puan Hasliza dan juga Puan Maizatul, selamat datang ke studio mahir. Tapi macam biasa, kita kena ikuti SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka macam Puan pakai sekarang ni kan, dan sanitize tangan. Jadi minta untuk buka pelitup muka, simpan di dalam sampul yang telah diberikan dan kemudian sanitize tangan. Yang macam mana saya dan Puan Rusni dah buat tadi tu kan. Biasalah waktu-waktu macam ni kan Puan. Kita kena sentiasa berjaga-jaga. Kita jaga kita. Betul, kita jaga kita. Okey, sanitize tangannya. Okey, silakan Puan Maizatul. Okey, boleh bawa hand sanitizer tu di sini. Okey, terima kasih. Dan macam biasa, bila kita dah berempat ni, kita kena sentiasa jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Macam saya dengan Puan Rusni jauh dah jauh ni. tu. Betul-betul. Okey, dan untuk segmen yang kedua ni, apa pula Puan Rusni? Untuk Puan Rusni kongsikan pada saya dan juga mereka di rumah. Okey, sekarang ni kita dah tahu lakaran yang dipilih oleh Puan Mira. Jadi kita nak hasilkanlah mock-up tu. Kita nak hasilkan mock-up, nak tengok dulu supaya Puan Mira boleh nampak bentuk dia macam mana sebenarnya. Jadi sekarang kita persilakanlah pekerja mahir saya ni meneruskan proses seterusnya. Okey, Puan Hasliza.
Silakan. Dan Puan Hasrizah hari ini akan tunjukkan apa tu? Demo apa tu? Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk membina mockup dan juga membuat pendawaian litar mudah ataupun litar ringkas. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan dulu alatan yang kita akan gunakan untuk membuat mockup. Okey. Di mana alatnya? Silakan. Kalau kita perhatikan, di sini ada beberapa peralatan dan juga bahan yang kita akan gunakan untuk menghasilkan mockup. Okey, Puan Mai, jom kita mulakan. Okey, mari kita mulakan. Tapi sebelum tu, sebagai langkah keselamatan, kami sebagai pekerja mahir perlu memakai sarung tangan lah. Memang. Nak lindungi tangan kita ni kan. Okay. Takut cedera pula nanti Ya, takut kan cedera. dengan buat-buat tu. Okey. Okay. Kena pakai sarung tangan dahulu. Ya. Ini memang antara syaratnya lah untuk pakai sarung tangan sebelum mulakan. Ini faktor keselamatan. hasil. Memang amalan baik dalam studio ke, dalam bengkel ke, dalam kilang. Memang macam ni lah. Okey. Kita terpaksa ikut. Okay, saya dah ready. Bagi membina mockup, kita perlu lihat dahulu pada lakaran. Lakaran yang Puan Mira dah pilih tadi adalah lakaran yang ketiga ini. Kalau kita tengok pada lakaran, dia ada dua bentuk sfera, dua bentuk bulatan, iaitu sebagai penutup dan juga sebagai tapak. Kemudian kerana menggunakan konsep kekisi tadi, kita menggunakan bilah-bilah, dan bilah-bilah itu terdiri daripada 32 bilah dan ukuran dia bermula daripada 250 mm sehinggalah 405 mm. Oh, jadi maksudnya Puan Maizatul, ukuran tu makin meninggi lah. Ya, makin meninggi sebab kita nak dapatkan curve tadi, lengkungan tadi. Okey, baik, silakan. Bagaimana tu cara pembuatan lekungan tu? Cara pembuatan, setelah kita mengukur tadi, kita dah dapat ukuran. Langkah kedua adalah kita perlu memindahkan ukuran ke atas bahan lah. Okey, kalau bahan yang kita gunakan di sini adalah mounting board. Mounting board, dan ini adalah alatan saya lah. Okey. Saya perlu mengukur dan memindahkan. Tadi kita dah ketahui bahawa bulatan itu berdiameter 120 mm. Jadi jarinya adalah 60 mm. Jadi langkahnya kita perlu mengukur terlebih dahulu. Okey. Puan Mai, boleh Puan Mai ke tengah sikit? Okey, nampak tak? Supaya mereka kat rumah nampak nanti lebih kat rumah jelas. tak nampak pula kan. Okey, ini 60 mm. Okey, ini 60 mm sebagai jari. Okey, kemudian kita buat lakaran di sini. Okey. Okey, buat lakaran. Okey, ini adalah proses memindahkan ukuran. Okey. Okey, kemudian jejari 60, kita dah dapat bulatan. Kemudian kita nak buat lakaran untuk bilah. Sebanyak 32 bilah tadi, kita bermula dengan 250 mm. Okey. 32 bilah Puan Mai? Ya, 32 bilah. Banyak kan? Banyak. Mana pensel saya satu lagi tadi? Ada pensel. Tapi sebelum tu, mungkin ada yang kurang jelas tentang konsep kekisi. Apa tu sebenarnya kekisi tu? Mungkin Puan Rusni boleh terangkan? Ya, kekisi ni kalau kita lihat, kita balik kampung selalulah. Kalau kat rumah-rumah Melayu lama tu, Mira, dia ada macam lubang angin. Orang kampung senanglah cakap lubang angin je. Jadi kalau kekisi ni, udara daripada luar, Mira, dia masuk ke dalam. Jadi rumah kita tu sejuk. Faham. Jadi kalau kita applykan konsep itu pada lampu meja kita, apa orang kata manfaatnya kepada lampu tu? Lampu tu tak panas lah ya, begitu? Dia bukan macam tu. Habis tu macam mana? Kita sekarang, yang asalnya kalau kekisi ni udara masuk ke dalam rumah sejuk. Tapi kita cuma ambil reka bentuk kekisi tu. Sekarang ni kes kita sekarang, udara cahaya tu yang akan keluar. Kita tak nak cahaya yang terlalu terang tadi ni. Kita nak cahaya yang yang keluar tu hanya dalam satu produk tu hanya 80% saja. Okey, jadi taklah sakit mata silau kan? Ya, tak akan silau lagi. Okey, itu rupanya kekisi. Okey, ini saya buat lakaran bilah lah. Kita bermula daripada 25 dan seterusnya sehinggalah 405 mm. Okey, baik. Daripada 25 sehingga 400? 250 mm 250 sehingga 405 mm. Okey, Dan dia baik. setiap kenaikan tu adalah 5 mm.
Okey, faham. Okey. Okey. Puan Mira, sementara pekerja saya Puan Mai menghasilkan, dia buat ukuran-ukuran tadi, eloklah Puan Hasriza tunjukkan bagaimana kita nak menyiapkan pula litar elektrik ringkas. Okey, silakan Puan Hasriza. Okey, jadi silakan baik. Puan. Di hadapan saya ni ada bahan dan juga peralatan. Okey, saya tunjukkan satu-satulah. Okey, di sini ini adalah alatan yang kita akan gunakan, iaitu penjalur wayar namanya. Okey, ini adalah panel ujian. Okey, dan ini adalah cutter ataupun pisau memotong, dan ini adalah pemutar skru Phillips. Manakala untuk bahan yang kita akan gunakan, kita akan menggunakan pemegang mentol, Baik. kemudian mentol dan plug 3 pin. Okey, kena ada sikit. Ini adalah penyambung wayar ataupun wayar penyambung, dan ini adalah Swiss. Okey, ini adalah Swiss. Okey, seterusnya saya akan tunjukkanlah langkah untuk kita membuat penyambungan litar mudah. Okey. Pertama sekali kita akan ambil wayar ni. Wayar penyambung saya letak dalam ni lah, tak bergerak ya. Okey, wayar penyambung ini yang pertama sekali kita akan pasang pada plug 3 pin. Okey. Okey, kalau kita perhatikan di sini ada dua tamatan, dua wayar. Okey, wayar yang pertama ini yang kita nampak ada jalur berwarna biru. Betul. Okey, jalur berwarna biru ini adalah wayar neutral. Kita dah tanda dia sebagai wayar neutral. Dan yang ini yang tidak ada apa-apa tanda, kita akan anggap dia sebagai wayar hidup. Wayar hidup, Wayar okey. neutral dan juga wayar hidup. Jadi kita akan mulakan pemasangan. Saya simpan di sini dulu. Okey. Kita buka skru lah. Okey. Kena buka skru dulu ya. Buka Ya, skru buka kemudian skru. masukkan wayar dalam skru. Ya. Okey, dan kalau kita lihat di sini, kalau boleh nampak. Okey. Ini ada tamatan ya. Tamatan ada 3 tamatan, tetapi untuk untuk penyambungan litar ringkas pada hari ini, saya hanya akan menggunakan 2 sahaja, iaitu wayar hidup dan juga wayar neutral. Neutral. Okey, jom kita mulakan. Okey. Jadi yang ini Puan kita Mai kena Puan kena Mai. Ya. buang penebat lah. Okey. Okey. Buang penebat dengan menggunakan penjalur wayar. Okey. Kena potong sikit. Ya. Okey. Kita jalur, kita buang penebatnya. Kemudian kita nampak kan yang ini. Okey, untuk memudahkan kita masukkan ke dalam tamatan, kita kena pintal lah sikit. Kan nampak pintal, macam berserabut kan. Pintal. Macam buat kuih raya pintal-pintal Yelah, kita pun lagi dah nak nak raya dah ni. Yelah. Dah nak puasa dah. Puan Hasriza, saya nak tanya, wayar memang hanya ada 2 sahaja ke? Neutral dan juga wayar hidup ataupun ada banyak lagi sebenarnya? Okey, kalau diperhatikan pada plug 3 pin ni ada 3 tamatan kan? Cuma yang kita akan guna ialah 2. Satu lagi ialah tambatan bumi. Tapi Tambatan untuk bumi. tambatan bumi kita tak gunalah untuk yang penyambungan litar pada hari ini. Okey, faham. Jadi saya Faham. tunjukkan. Okey. Untuk pemasangan ni, okey, yang ini neutral Okey. Di sini neutral ni adalah di sini, kemudian yang dekat dengan fuse ini adalah wayar hidup. Okey. Jadi kita akan masukkanlah. Jadi proses ni agak ni sikitlah. Agak orang kata susah sikit sebab kita kena buka skru dulu. Dia ada skru. Tak apa, susah pun kita boleh kita berhati-hati, boleh Kerja juga ni siap. sebenarnya biasa buat. Tapi bila dah banyak-banyak kan, okey, kita masukkan. Kemudian dah nampak kan kita dah masukkan. Kemudian kita ketatkan balik. Okey. Okey. Ini kalau guna plug 3 kaki. 3 pin. 3 pin, 3 kaki pula. 3 kaki pun boleh lah ya. 3 Yelah, pin. betul juga, Saya nak tanya, kalau lampu meja, ada ke kalau kita guna plug 2 pin? Kalau kita guna plug 2 pin ni, kalau 2 pin ni biasanya tak ada fuse. Oh. Nanti kalau apa-apa berlaku tak selamat pula kita. Kan? Sebab tidak ada penyambungan pada wayar bumi. Okey, faham. Jadi lebih selamatlah kalau kita apa-apa hal berlaku pun lampu kita, produk kita pun tak rosak Okey. Tadi saya dah masukkan pada wayar neutral. Sekarang pada wayar ni lah. Pada wayar hidup lah. Memanglah dia kena ambil masa sedikit lah untuk saya Okey, pasang.
Silakan Puan Hasliza ambil masa untuk pasang tu. Sebab Sementara tu dia kita ni- tengok Puan Maizatu tengah memotong cardboardnya. Ya. Saya ada nampak tu ada lekuk-lekuk tu. Itu untuk apa pula Puan Maizatu dekat bulatan tu? Okey, bulatan ni. Okay. Ini yang saya dah buat. Okey. Ini tadi bulatan ni di bahagian tapak. Baik. Okey, kita ada yang tadi Puan Mira kata ada lekuk-lekuk kan. Okey, sebab nanti kita nak masukkan bilah-bilah ni. Oh, masuk dalam tu. Kita nak masukkan. Okey, ini bahagian tapak dan ini bahagian penutup di atas lah. Okey, nanti kita akan masukkan lah. Okey. Jadi ukurannya kena samalah untuk atas Ya, dan bawah. ukuran kena sama. Kalau tak nanti tak selari pula kan. Dan ukuran untuk setiap potongan tu berapa? Okey, yang ini bulatan ni kita bahagi kepada 32 potongan sebab kita nak masukkan 32 bilah. Okey. Yang ini. Okey. Dan dia masuk dekat sini 150 mm. 150 mm. Baik. Pemotongan dia kena tepat Puan Mira. Oh, tak boleh salah, ya? Ya, apa semua pun kita kena tepat. Kalau kita buat pemotongan yang adalah terlari lah beberapa nanti mock-up kita mesti tak stabil. Betul. Jadi memang perlu berhati-hatilah, memang betul-betul mahir. Jadi tak salah lah saya pilih company ni untuk saya Terima kasih. Untuk saya buat saya punya lampu meja kerana mereka sangat betul-betul dedikasi satu dan betul-betul ukuran tu betul-betul jitu orang kata. Nampaknya dah nak siap ke Puan Hasliza? Okey, saya tunjukkan tadi kita dah pasang plug 3 pin dah siap dipasang. Kemudian kita akan buat penyambungan pada Swiss. Okey, ini adalah Swiss. Okey, dan pada tadi kan saya dah tunjukkan pada penyambungan wayar ni. Kita dah tandakan yang ini adalah wayar natural dan ini adalah wayar hidup. Jadi sekarang ni kita akan sambung pada Swiss. Kita akan gunakan wayar hidup. Baik. Okey, dan untuk wayar hidup tadi kan bersambung. So saya dah gunakan penjalur wayar untuk potong bahagian ni dan kita akan sambung pada bahagian Swiss. Okey, seperti juga tadi, dia memang kena main pintal-pintal lah ni. Okey. Pintal-pintal kan. Lepas tu lipat sikit kita nak masukkan ke dalam Swiss supaya kalau kita pintal ni dia akan lebih mudah lah. Nampak lebih kemas kan? Okey. Swiss ni kita kena buka jugalah skru dia. Okey, tanggalkan skru. Okey. Okey. Dan masukkan wayar dalam Ya, betul. Swiss. Puan Mira pun dah tahu nak pasang kan. Lepas ni boleh buat sendirilah ya. Yalah. yang penting bukan 3 kaki tapi 3 pin. Lepas tu saya akan sambunglah proses ni macam juga proses tadi ya. Okey, baik. Okey. Sebelum saya terlupa ya. Ya. Okey, pada Swiss ni dia ada satu bahagian, bahagian tandaan. Dia ada berhuruf Y di sini dan satu lagi kosong lah. Jadi kita akan sambung yang berhuruf Y tu terus kepada wayar yang kita akan sambung pada mentol. Itu tandaan dia lah sebagai satu rujukan untuk kita memasang pada Swiss ni. Okey, saya nak tanya Puan Hasliza, kenapa kita pasang menggunakan wayar hidup dan bukan wayar natural? Wayar hidup kan kita pasang tu? Wayar hidup. Untuk penyambungan Okey, untuk wayar hidup tadi untuk membolehkan arus mengalir lah. Oh, supaya arus mengalir. Okey. Okey. So kita sambung. Seperti juga tadi. Okey. Kita kena buka lah ataupun longgarkan skru. Okey. Dan kita sambung. Ini bahagian yang kita akan sambung kepada mentol ataupun penyambung pemegang mentol. Dan kita akan sambung di sini. Masukkan di sini. Yang kawasan yang kita dah potong dan kita pintal tadi Okey. Okey, baik. Sementara Puan Hasliza dan juga Puan Maizatu sedang menyiapkan mock run pula. Apa ni? Mock run tu selalu saya buat mock run. Mock up. Sambil-sambil tu kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM dan di studio masih lagi bersama dengan Mira, Puan Rusni, Puan Hasiza dan juga Puan Mai. Tadi sebelum kita berhenti berehat kan, Puan Hasiza dan juga Puan Mai ada tunjukkan mockup bagaimana nak menghasilkan mockup dan ini adalah hasilnya. Inilah tadi yang Puan Mai potong-potong tadi tu. Bilah dengan bulatan tadi. Dan mentor tu adalah hasil daripada Puan Hasiza tadi potong wire. Okay, kita test. Lawalah dah menyala. So macam mana Puan Mira? Saya suka. Semua cantik, semua perfect. Dia punya measurement semua okey. Cuma Mira tertanya kenapa daun tu tak habis lagi? Kan memang itu sebenarnya. Sebab ada nampak daun sikit-sikit tu. Apa ini Puan Mira? Sekarang tadi kita telah pun membuat mockup. Betul. Kita dah buat mockup. Kemudian bila kita pasang je lampu, mockup kita tadi dah berubah nama ya. Oh, jadi apa dah pula? jadi model berfungsi. Model berfungsi. Okey. Sekarang ni kita nak tukar lagi. Kita nak tukar lagi jadi arca berfungsi. Arca berfungsi. Apa sebenarnya arca berfungsi tu, Puan Rusni? Silakan. Okey, kalau dalam arca kita ada dua jenis, arca estetik dan arca berfungsi. Tapi untuk ini sebab memang dah mock-upnya pun memang lampu, jadi memang saya pilih arca berfungsi lah. Dalam arca ni ada 4 kaedah untuk membina untuk pembinaan arca. Jadi saya pilih kaedah binaan. Kemudian bentuknya pun ada banyak. Ada 9 bentuk untuk menghasilkan arca. Salah satunya juga adalah bentuk binaan. Jadi sekarang saya tak fikir pasal arca lain lah. Saya cuma ambil arca binaan tu jadi saya serapkan dalam mock-up dan model yang kami hasilkan. Okey. Tadi Puan Rusni ada bercerita tentang arca, ada pelbagai jenis arca. Mungkin Puan Hasiza ataupun Puan Mai boleh kongsikan pada saya dan juga mereka di rumah apakah jenis-jenis arca yang lain? Nama-nama yang lain ke? Ada nama-nama lain ke? Bentuk yang lain ke? Dia ada dua-dua je. Ada dua je. Maksudnya arca estetik dan arca berfungsi. Oh, yang estetik tu bagaimana? Estetik kita pamer aja. Dia memang tak guna apa-apa. Kita letak kat situ, oh cantik. Mungkin dia dalam kadang-kadang banyak selalu bentuk abstrak lah. Jadi kita orang buat kemudian hanya letak di situ sebagai hiasan. Okey, baik, sebagai hiasan. Okey, dan sekarang ni apa yang kita nak buat dengan arca ni? Mungkin nak cerita pada saya belum jadi arca lagi. Belum lagi. Okey, bagaimana Puan? Sekarang baru model berfungsi. Okey, silakan. Jadi sekarang saya nak minta kumpulan kerja ni nak tukar jadi arca berfungsi dengan meletakkan imej-imej lain. Jadi sekarang ni kalaulah produk ini kita menggunakan kayu getah jadi untuk tambahan arca kita menggunakan produk yang sama. Jadi saya ambil kayu getah juga tapi bentuknya kalau tadi memanjang untuk produk ini. Jadi untuk tampalan arca tu kita menggunakan daun getah. Daun getah. Okey. Mungkin jadi Puan Haz dan juga Puan Mai boleh mulakan bagaimana jadi boleh. tu? Boleh bentukkan daun getah kemudian kita tampal pada objek inilah. Okey, boleh. Baik, untuk daun getah kita akan buat bentuk daun getah lah. Dia lakaran bebas je. Kita nak lukis daun kan macam-macam bentuk daun. Betul. Jadi saya lukis daun biasa je lah okey. Kalau boleh nampak kan? Ini daun saya bujur sangat hari ni. Okey, ini bentuk daun yang saya lukis. Okey, kemudian apa yang kita nak buat nanti ialah kita potong saja dan kita akan tampal pada mock-up kita. Okey. Puan Mira, kalau arca ni dia bila kita menghasilkan suatu arca dia mesti menggunakan satu produk saja. Dia menggunakan satu bahan saja, maaf ya. Jadi kalau yang ini kita guna kayu yang kita jadikan dia sebagai kerangka. Maksudnya mock-up ataupun model kita yang asal tu kita namakan dia kerangka. Kemudian kita tempek tampalan di atas dia dengan bentuk daun tu sebagai jadi satu arca yang lebih kreatif lah. Saya ada soalan, kenapa hanya satu bahan sahaja? Tak boleh guna bahan binaan yang lain? Tapi memang biasa arca binaan macam tu sebab kita ada banyak arca luakan kan, ada acuan. Tapi bila kita pilih arca binaan ni dia memang lazim menggunakan satu bahan saja. Kalau yang ni kita guna kayu. Ada juga orang menggunakan simen, ada juga menggunakan getah keras.
keras, ada juga menggunakan orang kata bahan-bahan terbuang macam kotak-kotak dia susun-susun jadi arca ya. Betul. Ataupun macam-macam plaster of Paris. Selalu banyak sangat plaster of Paris dia bentuk gajah ke bentuk apa, tapi memang dia menggunakan satu saja bahan. Saya ada nampak ada orang menggunakan tin minuman. Ya. Mereka potong-potong tin tu Ya. dan jadikan sebuah arca yang cantik. Betul kan, Puan? Dia buat bentuk itu salah satu arca juga. Okey. Betul. Okey, dan sekarang ni Puan Haz dan juga Puan Mai tengah potong daun getah. Okey, boleh tampal sekarang sebab kita tak sabar nak tunjuk pada Puan Mira macam mana rupa arca ni. Saya nak tempah berapa tadi, Puan Rusni? 100. 100 saya nak tempah. Lepas ni studio saya cantik lah. Banyak lampu-lampu. Studio mahir. Ya. Okey, sekarang Sekejap, ya. proses menampal ni pun ambil masa Ya, jugalah. ambil masa. Ya. Puan Rusni, bagaimana cara arca binaan ditaksirkan? Dia macam tadilah, macam saya dah sebut, bila satu arca ni dia kena ada kerangka. Kita ada kerangka dulu sebab nak bentukkan dia mestilah ada kerangka kan. Betul. Mungkin kita boleh menggunakan bahan lain macam dawai, kita bentukkan dulu, barulah kita letak bahan yang di atasnya. Okey. Ataupun ada setengah kebanyakan arca tak perlu pun kerangka. Kita terus saja buat. Kalau kita pakai kertas kadang-kadang dia susun, tengok mainan apa anak-anak mainan anak-anak kecil tu, dia buat bentuk rupa gajah apa semua, dia susun je. Susun dengan kertas-kertas tu selit, akhirnya jadilah gajah. Macam itulah. Dia bergantung pada kreativiti seseorang tu. Betul. Okey. Dah siap ke daun kita? Sikit lagi. Hampir lagi. siap. Hampir siap. Okey, sekarang ni saya dah nampak dah bila bento tu dah menyala, saya nampaklah. Saya nampaklah cahaya keluar samar-samar macam tu kan. Adakah bagus sebenarnya cahaya keluar samar-samar sebegini? Dia sebenarnya kita bukan nak buat lampu tidur tak. Kita bukan buat lampu tidur. Kita nak buat lampu di tempat kerja, di studio Puan lah. Studio ni kan arkitek-arkitek sedang bekerja. Jadi arkitek ni biasalah dia tak nak lampu terang, dia ganggu nak berkarya tu. Betul ke arkitek di luar sana? Betul lah. Ramai arkitek kat luar jadi kita tak nak gangguan tu. Gangguan tu memang merencatkan karya. Betul, merencatkan karya, kata Puan Rusni. Ya. Okey. Dan kita susun daun getah di sekelilingnya. Kalau saya tak nak guna daun pun boleh lah. Kalau saya nak letak huruf ke apa boleh juga. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Ini sekadar untuk orang kata cantikkan lagi kita punya arca. Ya, betul. Jadi Puan boleh lihatlah. Nampaknya arca kita dah siap Dah siap Puan Mai? Okey, hampir. Okey. Dan ada lagi Puan Hasriza? Sikit lagi dari Puan Lagi, ya. Hasriza. Sikit lagi lah, nak bagi cantik lagi. Bagi tambah menarik lagi. Kalau boleh letak di atas sikit. Okey. Bagi ada kesinambungan daun tu ya. Saya nak tanya, apakah perbezaan, ini ialah arca, apakah perbezaan arca dan juga yang tadi, yang Puan Haz dan juga Puan Mai buat mock-up tu. Apakah perbezaan antara keduanya? Okey, kalau tadi mock-up ni maksudnya model olok-olok. Main-main lah. Main-main nak tunjuk ni olok-olok je kan. Maksudnya memang kalau kita kata lampu tak menyala. Kalau kata kerusi tak boleh duduk. Macam itulah. Dia olok-olok. Okey, kemudian kalau kita kata model berfungsi, maksudnya dia tak guna bahan yang sebenar pun. Tapi bila kita pasang lampu macam ni, dia memang dah menyala. Jadi kita katakan dia sebagai model berfungsi. Okey. Kalau the finished product tu, kita gelar dia apa pula? Kalau siap produk lah. Oh, produk lah. Okey. Jadi kita ni nak tunjukkan pada Puan Mira, kalau dah setuju, kami akan segera balik ke kilang nak siapkan produk lah. Okey. Kita akan siap betul-betul menggunakan bahan yang sebenar. Yeah. Okey, dah siap ke Puan Mai? nampak. Okey, Oh, satu berjalan-jalan lagi. kita punya daun naik ke atas. Biasalah kan. Okey. Jalan ni. Kalau boleh di setiap sudut tu kita nampak menarik sebab kita letak di atas meja kan. Betul. Okey, macam mana? Mira okey? Okey, Puan saya Mira? suka. Puas Cantik. hati ke? Puas hati? Puas hati. Sangat cantik. Ada daun, elemen daun. Nanti ini akan guna kayu pula kan? Ya memang kita kena guna bahan sebenar. Okey, kalau daun tu guna apa pula? Guna kayu getah juga. Oh, tapi berwarna hijau dijadikan dalam bentuk daun. Tak, Itu macam kita mana? semua satu warna. Okey. memang. Saya tak sabar nak tengok macam mana sebenarnya saya punya finish product ni. Nanti dulu kita stay tune dulu. Yang kat rumah tu mesti nak tahu macam mana. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini.
kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sekarang kita sudah berada di segmen yang terakhir. Bagi mereka yang baru tengok, Masya Allah, Mak, dah ketinggalan ni. Tapi tak apa, boleh saja tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok kami semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Okey, Cikgu Rusni, kita pun dah berada di segmen yang terakhir dan ini adalah arcanya. Hasil kita. Hasilnya. Okey, Puan Rusni, apa yang Puan Rusni boleh rumuskan daripada awal sehinggalah ke kini? Okey, baik. Apa yang kita hasilkan sekarang daripada awal ialah projek brief kita buat design brief. Jadi bila brief ni macam kita bermula dengan Puan Mira, saya datang jumpa Puan Mira, kemudian saya dapatkan masalahnya, balik isi borang kajian pelanggan, kemudian buat proses brief, siapkan lengkap, dapatkan kos, dapatkan jumlah berapa yang Puan Mira nak. Kemudian kita kira kosnya RM100. Dan akhir sekali kita hasilkan lakaran. Jadi 3 lakaran. Tak semestinya 3 lakaran. Kadang-kadang kita boleh hasilkan 5 bergantung kepada permintaan daripada Puan Mira lah. Klien lah. Okey, jadi kami menghasilkan 3 lakaran tadi. Jadi selepas tu kita kena tunjukkan mock-up. Mock-up supaya puan pelanggan kita ni boleh dapat lihat bentuk dia, barulah dia akan buat keputusan setuju atau tidak nak memilih produk ini dan nak melanggan dengan kita lah, macam tu. Itu dia punya rumusan untuk prosesnya. Okey, kalau Puan Has pula? Okey, sepanjang kita membina mock-up dan juga kita menghasilkan lita ringkas tadi, antara perkara yang paling kita titik utamakan ataupun utamakan adalah langkah keselamatan. Nampak tangan saya kan? Saya memakai sarung tangan. Betul. Kalau untuk penyambungan lita ringkas, kita sebenarnya semasa proses tu kita pastikan tangan kita kering. Dan semasa kita memotong tadi untuk proses pembinaan mock-up, kita memotong bahan, kita kan menggunakan peralatan tajam seperti pisau, gunting dan sebagainya. Jadi alatan tersebut berbahaya. Jadi sebagai langkah keselamatan, kita pakailah sarung tangan. Pakai sarung tangan, tangan kena kering Ya, kan? betul. Kalau saya nak buat sendiri dekat rumah, boleh ke tak? Boleh. Boleh. Sangat boleh. Tiba-tiba nak buat sendiri. Proses tadi dah belajar kan? Dah belajar proses nak buat. Jadi lepas ni boleh balik buat sendiri. Maksudnya sesiapa pun boleh buat sendiri dah dekat Ya, rumah. betul. Tapi kena ikut macam kita ikut SOP. Samalah juga dengan produk. Apa-apa produk pun ada mereka punya piawaian tersendiri kan? Standardnya tersendiri. Okey, kalau sedikit daripada Puan Maizatul pula. Okey, untuk proses pembinaan mock-up, Abang kata Puan Mira tadi dia boleh buat sendiri di rumah. Boleh, siapa kata tak boleh, semua mesti boleh. Okey, tapi bukan still Puan Mira still tempah lagi kan, tak ada cancel order kan? Tempah. Bukan Tak backup ada, buyer tak ada. kan? Dah bayar berapa persen dah ni? Yelah, betul lah, confirm lah tu. Okey. Semasa kita nak proses pembinaan mock-up, kita ada 4 M. 4 langkah M. Okey, M yang pertama adalah apa dia? M yang Apa dia, pertama? Puan Rusni? M yang pertama. Mahir kot ke Mira? Mahir ke Mira ke boleh. Okey, M pertama adalah mengukur. Okey. Daripada lakaran kita dah ada ukuran teruslah dekat sana. So, selepas dah ukur, kita M kedua adalah menanda. Macam yang saya buat tadi, saya tanda ukuran, saya pindahkan ukuran kepada mounting board. Okey, kita menggunakan mounting board. Okey, kemudian setelah menanda kita memotong. Kalau macam tengok saya potong tadi, saya menggunakan pisau, pisau pemotong dan juga gunting. Okey, kita kena berhati-hatilah semasa memotong tu, proses memotong. Dan yang terakhir adalah mencantum untuk menjadi mock-up yang sempurna seperti yang ada di depan ni lah. Baik, itu sedikit daripada Puan Mai. Saya nak tanya, sekarang ni ini adalah model yang lama yang dah sedia ada dalam studio saya, yang lepas ni tak apalah, saya tak nak guna dah kan. Tapi saya nak tanya Puan Rusni, antara kedua-dua ni perbezaannya, apakah, kenapa ini menjadi orang kata ada kesalahan dekat pembinaan yang ini? Itulah sebab tu masa awal lagi kita bila kita dah buat temu ramah dengan pelanggan asal jadi kita dah dapat masalahnya ialah cahaya terlalu terang. Itu Cahaya sahaja terlalu terang, kemudian silau. Jadi sebab itulah saya buat model fungsi. Bila model fungsi kita lihat tapak pegang apa, tapak meja pegang tapak pegang bingkai, tapak pegang batang. Kemudian itu proses model fungsi.
Bila ada proses model fungsi itu kita dapat analisis fungsi, kita akan dapat kena pasti masalah. Jadi masalah dia memang datang daripada lampu tu. Daripada cahaya lampu lah. dan penutup lampu tu. Itu yang menyebabkan dia silau. Sebab penutup lampu ni saya nampak ada juga lubang-lubang anginnya. Yelah, itu yang biasan itu menyebabkan dia silau. Okey. Ya. Dan yang ini yang menyebabkan dia kurang silau kerana Dia kita buat macam cahaya yang keluar daripada dia cuma 80%. Kita tak nak terlalu terang. Okey, itu je. Walaupun kedua-duanya ada kekisinya juga. Itu ada kekisinya. Itu ada juga lubang-lubang dia kan. Ini lubangnya kekisi lah. Okey. Okey, saya faham. Jadi ini dia punya kesalahan lah ni. Boleh dah ni kot kita bawa keluar dari studio kita. Guna yang itu je. Okey, mungkin Puan Rusni boleh bagi tips ataupun orang kata sedikit teknik lah kepada mereka yang di rumah. Anda kata mereka nak buat sendiri arca ni. Silakan. Kalau di rumah nak buat sendiri, tak susah. Kita cari saja. Pertama sekali kena buat lakaran. Okey, pertama sekali kena buat lakaran. Lakaran biasanya mestilah buat 2, 3, 4. Biasanya lazimnya 3. Lepas tu dapat lakaran, kita kena pilih lakaran yang terbaik. Dapat lakaran yang terbaik tu, kita letak di situ barulah boleh kita membina mock-up. Dan kita pilihlah kita nak guna bahan apa. Kita nak guna bahan apa? Sama ada kita nak guna kertas ke macam multi board ni, ataupun kita nak guna kotak-kotak bahan terpakai pun boleh. Kita nak guna kayu boleh, kita nak guna straw board pun boleh. Apa saja bahan yang boleh kita bentuk, kita boleh pegang, kita boleh lenturkan dia. Nak buat bulat ke, nak buat empat segi, petak semua. Tak ada jadi masalah. Tak ada masalah. Okey, macam-macam bahan rupanya kita boleh kita gunakan guna. daripada Puan Rusni. Okey, sedikit orang kata short and sweet sikit saja daripada Puan Haz dan juga Puan Mai. Sedikit kepada mereka di rumah. Okey, saya jom kita membina mock-up sendiri di rumah dan anda boleh berkreativiti menggunakan apa sahaja yang anda inginkan. Ya, itu daripada Puan Haz. Puan Mai, silakan. Short and sweet. Okay, short and sweet. Okay. Sebenarnya kita kena fikir out of box. Kena fikir luar kotak lah. Kita sebenarnya ini salah satu design yang kami usulkan lah. Sebenarnya kita boleh buat banyak lagi design. Kita tengok inspirasi daripada bahan-bahan sekeliling kita. Macam-macam lah sebenarnya kita boleh buat di seperti rumah. yang Puan Rusni dah terangkan tadi kan. Okey, itu dia daripada ketiga-tiga mereka yang sangat pakar dalam reka bentuk dan juga teknologi bagi pendidikan seni visual. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Rusni, Puan Haz dan juga Puan Mai. Terima kasih kerana bantu saya juga. Tak rugi tempah kat mereka, jadi bolehlah kalau nak order dengan mereka bertiga. Okey. Silakan. Kepada anda di rumah, macam biasa jangan lupa untuk saksikan Mahir esok di jam 2 petang untuk mata pelajaran yang berbeza dan guru pakar yang lain pula. Nak tahu siapa? Jumpa esok. Bye. Assalamualaikum.